Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak berkongsikan sedikit informasi berkaitan satu artikel yang disiarkan dalam Facebook Jabatan Immigration berkaitan buruh asing boleh diusir apabila mereka berkahwin dengan warga negara tempatan. Okey, seperti biasa sebelum kita ke video, jangan lupa subscribe channel saya dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda supaya mereka sentiasa mendapat informasi-informasi yang tepat dan benar sahaja. Okey, jom kita ke video. Baru-baru ini Jabatan Immigration ada mengeluarkan satu posting di Facebook berkaitan buruh asing yang berkahwin dengan warga negara tempatan boleh diusir. Okey. Apabila artikel ni keluar, ramai yang komen yang support, ada yang komen setuju dan ada yang mana-mana yang berkahwin dengan warga asing pula mereka pula tak setuju. Termasuk warga asing yang nak kahwin dengan rakyat Malaysia, mereka tak setujulah. Okey. Sebenarnya apa yang dimaksudkan itu adalah buruh asing yang memegang pas lawatan kerja sementara PLKS ataupun permit kerja. Okey, mana-mana pemegang permit kerja ni apabila mereka masuk ke Malaysia untuk bekerja atas permit kerja yang diberikan itu, mereka hanya boleh bekerja saja atas pas itu. Okey, mereka tak boleh nak berniaga ke ataupun nak berkahwin ke, itu semua tidak dibenarkan. Kerana tujuan mereka masuk ke Malaysia ni adalah untuk bekerja sahaja. Okey, kalau nak pergi jalan-jalan Malaysia bercuti tu boleh, tak ada masalah sebab dia tidak melanggar syarat Okey, janji mereka datang bekerja, bila cuti mereka nak bersia-sia tak ada masalah. Cuma apabila timbul isu apabila mereka berkahwin ni mereka akan diusir ni, sebenarnya itu telah berlaku satu kesalahan di sana, iaitu kesalahan di bawah peraturan 39B peraturan immigration, iaitu mereka telah menyalahgunakan PAS. PAS yang diberikan permit kerja itu adalah untuk mereka bekerja di sini, bukannya berkahwin. Bila saya baca komen-komen, ada yang kata jodoh itu Tuhan, kita manusia ni jangan cuba mengatur jodoh Tuhan, macam-macam komen lah. Sebenarnya kalau kamu dah tertarik nak berkahwin dengan warga asing atau warga asing tertarik nak kahwin dengan orang Malaysia yang pemegang permit kerja, saya cerita ni berkaitan pemegang permit kerja, boleh berkahwin, tidak ada masalah. Dengan syarat kamu kena buat check out memo, bermakna kamu kena pendekkan pas kerja atau batalkan pas kerja kamu kena pulang ke negara kamu. Kamu kena pulang dan baru boleh buat urusan perkahwinan. Okey, bukannya berkahwin atas permit kerja. Apabila kamu berkahwin atas permit kerja, kamu nak daftar perkahwinan itu tidak boleh. Nak daftar perkahwinan itu di pejabat agama ke ataupun di JPN ke tidak dibenarkan. Okey. Jadi kamu tak boleh mendaftarkan perkahwinan. Apabila isteri kamu mengandung atau dapat anak, masa itu akan berlaku kesukaran untuk membuat urusan dokumentasi anak kamu. Nanti dia akan status anak kamu nanti anak tidak sah taraf kerana perkahwinan itu tidak didaftarkan. Okey. Okey. Kenapa benda tu boleh diusir? Okey, apabila mana-mana warga asing yang telah melakukan kesalahan macam tadi saya kata, apabila mereka berkahwin, mereka telah melanggar syarat PAS bermakna benda tu telah melakukan kesalahan Apabila warga asing telah melakukan kesalahan, boleh dikenakan tindakan selaras dengan akta immigration yang ada dan boleh diusir ke negara asal. Itu adalah hukuman-hukuman yang ataupun undang-undang yang telah ada pun. Okey, dari segi satu sudut lain, okey, contohnya mereka nak kahwin juga. Macam saya kata, pendekkan PAS atau buat check up memo, balik ke negara asal kamu. Lepas tu kamu masuk sebagai pelancong PAS atau sosial untuk mendaftarkan perkahwinan. Itu tidak ada masalah, boleh dibenarkan. Cumanya kamu jangan melakukan apa-apa kesalahan di sini. Okey, contohnya itu yang pemegang permit kerja.
Kalau warga negara Malaysia nak berkahwin dengan parti pula, ni satu masalah ni, banyak juga berkahwin dengan parti, perkahwinan tu pun tak boleh didaftarkan sebab parti ni tak ada apa-apa dokumen untuk tinggal di sini. Jadi perkahwinan mereka nak didaftarkan di pejabat agama ataupun di JPN tidak boleh. Jadi itu akan menyukarkan urusan kamu, okey? Dan satu lagi kamu kena faham risiko berkahwin dengan parti ni parti yang telah melakukan kesalahan ataupun tinggal kosong ni apabila mereka dikenakan tindakan kemungkinan nama mereka ni telah pun disenarai hitam. Okey, telah di blacklistkan. Jadi apabila di blacklist nak masuk Malaysia tidak boleh. Mungkin ada cara untuk membuat pasangan mereka membuat rayuan supaya pasangan mereka tu dibenarkan masuk untuk urusan-urusan tertentu. Tetapi mungkin ia akan mengalami ataupun melalui beberapa proses-proses yang telah ditetapkan. So kamu kena ada pengorbanan di sana. Contohnya kamu kahwin dengan parti yang pernah ada rekod blacklist dan dia telah diusir. Lepas tu kamu nak kahwin dengan dia. Lepas tu dia tak boleh masuk Malaysia. Okey, kamu boleh buat rayuan tapi sekiranya rayuan tu tidak dilepaskan, kamu kena tanggung risiko-risiko tu. Apa cadangan yang boleh diberikan oleh saya kalau contoh ramai yang tanya dengan saya, tak boleh ke kita bagi kelonggaran, tak boleh ke pasangan saya nak masuk. Kalau dah melakukan kesalahan di undang-undang negara, hukuman tu mesti perlu dilakukan. Okey, cuba buat rayuan. Kalau rayuan tidak dilepaskan, dia orang tanya macam mana lagi kami nak hidup bersama. Masih ada cara iaitu kamu pula mengikut pasangan kamu ke negara dia. Mungkin benda ni nampak macam kasar ataupun lawak ataupun tak logik. Takkan saya orang Malaysia nak duduk dekat luar negara dengan pasangan saya. Dan nama itu pun pasangan kamu kan. Tidak ada kesalahan untuk ikut pasangan kamu duduk bersama mereka di negara mereka. Itu cara yang ada. Okey, sebab pasangan kamu tu dah blacklist. Contoh ada juga orang-orang pihak ketiga dia ajak bagilah masuk ikut jalan pintu belakang tak ada masalah. Naik boat ke. Ini biasanya negara jiran yang akan buat Bila nama mereka dah blacklist, mereka suruh masuk naik boat. Okey. Bila naik boat, kalau kena tangkap kena juga. Kalau nasib tak baik, kena tenggelam dalam laut, mati juga. Okey, kalau dah masuk juga, lepas tu mereka hidup, lepas tu sama ada kena tangkap dalam operasi ataupun isteri mereka mengandung ke. Macam mana you nak buat pendaftaran di pejabat agama ke? Susah, dia tak ada dokumen, dia tak ada apa-apa dokumen yang sah untuk tinggal di sini. Jadi nanti urusan kamu nanti susah bila dapat anak tu memang susah. Kalau anda tak percaya, cubalah tanya warga asing yang pernah berkahwin dengan Malaysia ni ikut cara yang tidak betul. Apabila mereka nak melalui proses-proses yang ada, bukan mudah susah sangat-sangat. Okey, sebab undang-undang negara patut ataupun wajib dihormati. Kadang-kadang ni bila orang Malaysia ni dah kahwin dengan orang asing, benda tu tak berpihak kepada orang Malaysia, dia mulalah kutuk jabatan kerajaan ke atau immigration ni kejam lah, itulah, inilah sebab benda tu tak berpihak kepada dia. Tapi satu benda yang kamu kena harus, itu adalah hala, tuju ataupun jalan yang kamu cari untuk berkahwin dengan warga asing. Apabila berkahwin dengan warga asing, kamu perlulah menghadapi ataupun melalui liku-liku kehidupan dan proses-proses pendaftaran yang ada. Tetapi kalau kamu berkahwin mengikut prosedur yang ada, macam tadi saya kata, batalkan permit kerja, balik dulu, masuk sebagai pelancong dan berkahwin, dia tidak ada masalah, dia mudah saja. Cumanya apabila kamu buat ikut cara kamu, tidak mengikuti SOP yang ada, dia akan menyusahkan dan merumitkan kamu di kemudian hari. Okey, itu saja daripada saya. Jangan risau pasal buruh asing tu nak kahwin tak ada masalah kahwin, tapi kalau kena tangkap ke apa, tanggung sendiri. So ikutlah apa yang saya kata, pendekkan pas, hantar balik, masuk sebagai pelancong dan buatlah urusan perkahwinan secara baik. Tak ada masalah Tidak ada sebarang masalah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.